Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar cikgu yang cikgu kasihi sekalian. Okey, bertemu lagi kita dalam kelas ekonomi tingkatan 5. Okey, bersama saya iaitu Cikgu Khairi. Cikgu Khairi dalam pembelajaran secara maya. Okey, so pada minggu yang kedua kita teruskan lagi iaitu tajuk yang keempat iaitu di bawah tajuk globalisasi. Okey, so kita akan teruskan dengan kaedah pembelajaran secara maya. Okey, sebelum itu saya akan terangkan iaitu kaedah pembelajaran secara maya. Okey, yang pertama, pelajar akan diberikan satu video ringkas berkaitan dengan topik pembelajaran pada minggu tersebut. Okey, selepas itu, sebarang persoalan atau pertanyaan kamu boleh tanya dalam grup WhatsApp yang telah disediakan. Okey, dan jangan lupa like page NMTC untuk sebarang maklumat. Okey, pelajar? Okey, jom. Okey pelajar, baiklah pelajar. Okey, kita mulakan kelas kita ekonomi tingkatan 5 pada minggu yang kedua pada bulan Mei ini iaitu kita akan teruskan dengan bab yang keempat iaitu globalisasi. Okey, untuk minggu yang kedua ni kita akan teruskan. Okey, mana yang ada modul kamu boleh buka modul pada halaman 4 ya pelajar. Okey, kita akan teruskan. Okey, kamu boleh buka modul kamu pada halaman yang keempat. Okey, kita terus kepada halaman yang keempat. Iaitu tajuk untuk hari ini cikgu akan terangkan iaitu faktor penggalak globalisasi. Okey, cikgu akan terangkan secara detail iaitu faktor penggalak untuk globalisasi ni. Okey, cikgu akan terangkan, cikgu akan besarkan sedikit apa yang membawa kepada globalisasi ni. Okey, boleh belajar? Okey, so faktor dia ialah yang pertama ialah kerajaan. Okey, sebelum tu cikgu akan terang sikit apa itu faktor penggalak globalisasi. Dia merupakan kerajaan Malaysia telah melakukan pelbagai inisiatif untuk menggalakkan pelaburan dari negara asing. Maknanya kat Malaysia ni untuk kita menjana ekonomi, maknanya kerajaan dah banyak dah. Dia buat inisiatif untuk menggalakkan pelaburan dari negara asing. Okey, untuk kita kembangkan kita punya negara kita ni dari segi ekonomi. And then kerajaan Malaysia telah melakukan inisiatif dari aspek apa dia? Okey, iaitu inilah yang pertama ialah peranan kerajaan. Ini inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan iaitu peranan kerajaan. Okey, apa peranan kerajaan ni? Apa yang perlu dia buat? Okey, yang pertama dia telah buat iaitu dia telah memperkenalkan dasar liberalisasi perdagangan. Okey, telah memperkenalkan, maknanya kerajaan dia memainkan peranan penting dalam proses globalisasi. Okey, proses globalisasi kerana kerajaan mempengaruhi pandangan masyarakat tempatan terhadap proses globalisasi. Okey, boleh? Okey, kerajaan Malaysia menggambarkan sifat terbuka terhadap kemasukan syarikat apa yang cikgu belajar minggu lepas iaitu syarikat multinational. Okey, syarikat multinational dengan melonggarkan kawalan ke atas aktiviti ekonomi lah. Okey. Okey, so yang pertama kat sini kita boleh tengok, okey, dia telah memperkenalkan. Okey, kat sini cikgu highlight kat situ dasar liberalisasi perdagangan. Di mana ialah liberalisasi perdagangan dia merujuk kepada pengurangan. Okey, pengurangan apa? Pengurangan dan penghapusan sekatan perdagangan. Okey, ini merupakan pengurangan dan penghapusan sekatan perdagangan atau pelanggaran syarat pegangan ekuiti bagi menggalakkan pelaburan langsung asing. Maknanya dia telah memperkenalkan pelbagai inisiatif untuk kita punya pelaburan yang banyak lah. Okey, so peranan kerajaan telah memperkenalkan dasar liberalisasi ni. Okey, seterusnya ialah pengecualian, iaitu pengecualian apa? Ni, pengecualian visa. Iaitu pengecualian visa. Okey, telah memperkenalkan iaitu pengecualian visa. Okey, boleh belajar. Okey, untuk yang seterusnya ialah pengecualian visa. Okey, seterusnya ialah 100% ekuiti kepada projek baru. Okey, boleh belajar. Iaitu kita kata kat sini ialah 100% ekuiti kepada projek baru. Okey,
Boleh? So, ni kita panggil sebagai iaitu dasar liberalisasi perdagangan. Okey, maknanya pelbagai inisiatif kerajaan iaitu peranan kerajaan untuk kita kembangkan kita punya ekonomi negara kita lah untuk mencapai globalisasi. Okey, boleh. Okey, saya harap kamu faham. Sebab tajuk ni mudah je kamu faham. Kita pergi yang kedua ialah peranan kerajaan. Yang kedua ialah dia telah memperkenalkan apa? Okey, yang kedua ni adalah memperkenalkan undang-undang atau insentif. Dia telah memperkenalkan undang-undang dan ataupun insentif. Apa dia undang-undang yang telah diperkenalkan? Yang pertama ialah insentif. Apa dia? Insentif di bawah Akta Penggalakan Pelaburan 1986. Okey. Ni insentif di bawah Akta Penggalakan Pelaburan 1986. Okey, dia merupakan yang pertama ialah taraf perintis lah. Kita menentukan iaitu taraf perintis. Okey, TP. Yang kedua ialah allowance cukai pelaburan, kita nanti sebagai ECP, iaitu allowance cukai pelaburan. Okey, seterusnya ialah allowance penyelarasan perindustrian, iaitu EPP. Okey, ni tolong ingat sikit sebab dia selalu tanya kertas satu. Okey, selalu tak ada jawab sebab dia lupa. Okey, boleh belajar. Okey, seterusnya ialah allowance infrastruktur iaitu EI dan seterusnya ialah potongan 2 kali bagi penggalakan ekspor. Okey, itu penggalakan ekspor. Okey. Okey, ini merupakan undang-undang. Okey, seterusnya kita pergi kepada wujud zon bebas iaitu apa dia? Zon bebas iaitu zon perdagangan bebas atau zon perindustrian bebas serta zon perdagangan bebas digital. Okey, ini merupakan inilah zon bebas lah. Zon bebas itu zon perdagangan bebas atau zon perindustrian bebas serta zon perdagangan bebas. Okey, telah diperkenalkan lah. Maknanya kita kena tahulah dia punya zon dia ni. Okey, zon bebas kat mana kan? Okey, seterusnya kita pergi kepada infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi yang maju. Okey, infrastruktur teknologi maklumat dan juga komunikasi yang maju ya pelajar. Okey, kita tengok apa infrastruktur yang diperkenalkan oleh peranan kerajaan ni. Okey, yang pertama ialah sistem komunikasi dan perolehan maklumat melalui penggunaan alatan teknologi. Okey, so merupakan sistem komunikasi dan perolehan maklumat melalui penggunaan alatan teknologi. Okey, kita guna alat teknologi. Okey, yang kedua ialah pembangunan pasaran kewangan elektronik. Kita bangunkan kita punya pasaran kewangan elektronik. Okey, boleh pelajar. Okey, seterusnya kita pergi kepada infrastruktur pengangkutan yang baik. Yang tadi kita tengok teknologi maklumat, sekarang ni infrastruktur pengangkutan yang baik. Apa dia pengangkutan yang baik kat Malaysia ni yang dia buat? Iaitu rantaian pengangkutan dan logistik yang cepat dan mudah. Cepat dan juga murah. Okey, cepat dan juga murah. Itu merupakan infrastruktur pengangkutan yang baiklah yang kerajaan perkenalkan lah kan, iaitu rantaian pengangkutan dan logistik yang cepat dan juga murah. Okey, boleh belajar? Okey, seterusnya kita pergi kepada sektor pelancongan. Okey, apa dia diperkenalkan oleh kerajaan iaitu sektor pelancongan. Kita nak bangunkan sektor pelancongan supaya kita nak laburkan kepada orang luar lah. Okey, boleh? Okey, yang pertama ialah galakan cukai. Okey, yang ni pertama ialah galakan cukai untuk pelancongan ya. Okay, dari segi pelancongan, yang pertama ialah untuk galakan lah. Maknanya sektor pelancongan dia memainkan peranan penting dalam ekonomi negara. Memang penting. Sebab menyumbang banyak lah. Kepada negara ni. Pihak kerajaan telah memberi beberapa insentif untuk membangunkan industri pelancongan di Malaysia dan secara langsung dapat mempercepatkan proses globalisasi. So maknanya salah satu kita dapat globalisasi disebabkan oleh pelancongan. Negara kita baik tempat yang menarik ke tak? Kita dapat yang menarik. So ramai pendatang asing datang dekat Malaysia and then kita kenakan cukai yang tinggi. So maknanya cara itu kita boleh tingkatkan kita punya ekonomi negara. Dengan cara ni kita boleh kembangkan kita punya ekonomi dan kita akan mencapai tahap globalisasi. Okey, boleh.
Okey, itu maksudnya galakan cukai. Yang kedua ialah dari segi penubuhan had serantau visa elektronik. Memudahkan perjalanan. Kita sediakan visa, maknanya pendatang asing masuk Malaysia dengan cara yang mudah dengan ada visa. Kan? Okey, perjalanan yang mudahlah. Yang seterusnya ialah pelancongan apa? Pelancongan kesihatan. Okey, ada juga pelancongan kesihatan. Okey. Seterusnya kita lihat kepada tahun melawat Malaysia 2020. Mana kita perkenalkan iaitu tahun melawat Malaysia. So dengan cara itu ramai pendatang, ramai pelancong asing akan tengok, wow, bestnya Malaysia ada pelancong tak, ada tempat-tempat menarik, so dia orang akan datang dengan cara kempen macam ni. Okey, seterusnya ialah pinjaman kerajaan. Cikgu highlight kat sini ialah pinjaman kerajaan. Mudahkan kita buat pinjaman kerajaan. Okey, seterusnya kita tengok infrastruktur, iaitu pembangunan. Infrastruktur ni penting. Kita kena majukan kita punya infrastruktur juga untuk memperkembangkan ramai pengunjung yang datang dekat Malaysia kan. Okey, last kali ialah pameran. Kita selalu kena buat pameran lah supaya orang kenal Malaysia ni macam mana. Dari segi pelancongan dia kan, dari segi pulau yang cantik semua kan, tu tempat yang menarik semua. So maknanya dengan cara ni orang akan datanglah ke tempat kita. Betul tak pelajar? Okey, so dengan cara ni kita akan tingkatkan kita punya globalisasi. Okey, boleh pelajar? Cikgu harap kamu faham je pelajar. Okey, untuk kita punya ni kan. Okey. Okay, so habis untuk yang tu sahaja ke. So minggu depan, minggu yang ketiga nanti cikgu akan masuk ialah dari segi pelaburan langsung asing. Okay, boleh pelajar. So cikgu harap selepas kamu tonton video ni, cikgu nak kamu buat semua latihan daripada muka surat 2 sampailah muka surat 4. Okay, boleh pelajar. Okay. Cikgu harap kamu faham penjelasan cikgu. So, kamu buat latihan dalam modul yang cikgu sediakan. Dan sebarang persoalan, kamu boleh tanya terus cikgu dalam grup WhatsApp yang disediakan. Okay, so kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam pembelajaran secara maya. Okay, so cikgu ucapkan terima kasih kerana join kelas cikgu. Okay, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.